نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، alhamdulillah, syukur pada Allah, nikmat yang banyak. Masih lagi kita boleh datang semayang. Tempat yang lockdown start daripada besok. Sembahyang Jumaat hanya 5 orang. Sembahyang Jumaat 15 orang. Dia balik macam dulu pula. Jadi ramai akan tak dapat solat Jumaat. Orang yang prihatin dengan agama, yang rasa sedih tak dapat solat Jumaat, mereka akan rasa sedih. Tapi orang yang dah biasa lockdown dulu memang tak semayang, mereka ni on and off, maka Jumaat bagi mereka tak ada, alhamdulillah, lagi bagus. Maknanya boleh meniaga terus. Orang yang mencintai masjid, mereka sedih. Hanya masjid dihadkan 15 orang. Habis mana dia orang nak buat? Terpaksa semayang zuhur di rumah berjemaah dengan isteri. Tak sama, tuan-tuan. Jadi ujian-ujian iman ni dah mula berlaku. Akan datang ujian lagi banyak. Kata ulama kita, dia akan satu persatu berlaku. Kita jangan harap dia akan berkurangan. Dia satu persatu berlaku seperti ikatan manik-manik. Kita dah baca hadis tu di sini. Bila satu jatuh, satu akan datang lagi fitnah sehingga yang besar kiamat. Dia akan jatuh satu. Jadi ini adalah ujian awal. Akan datang mungkin makanan, kelaparan. Nabi kata yang terbaik ketika itu adalah sabar. Orang ketika itu mungkin orang tak boleh tahan. Kalau COVID ini pun ada orang tak boleh tahan. Di US seorang dia kena swab, tunggu keputusan, sedih, dia takut, akhirnya dia gantung bunuh diri. Jadi dia bukan mati kerana dia pula tu bukan positif, negatif. Keputusannya negatif, tapi dia dah bunuh diri, takut. Jadi akan datang, bila datang ujian yang besar, Nabi kata waktu itu terbaik adalah sabar. Bolehkah manusia bersabar bila makanan tak ada, ujian, kelaparan, bala bencana, ribut taufan, kepanasan, dia akan jadi benda-benda. Negara-negara yang pengeluaran biji-bijian dah kawal. Itu hari bawang dah jadi masalah kat kita, pergi rendah. Hanya bawangnya. Bawang bukan makanan ruji. Tak ada orang makan bawang lain tak makan. Itu pun dari rendah kerana bawang mahal. Tuan-tuan bayangkan akan datang bila beras tak ada, gandum tak ada, roti tak ada. Ketika itu kalau ada roti pun berebut-rebut manusia. Nabi kata terbaik itu ketika itu adalah sabar. Bolehkah manusia bersabar? Hanya orang beriman dan takwa saja boleh sabar. Orang beriman dan tak takwa tak boleh sabar. Dan kadang-kadang kita kena buat amal, kerana Nabi sebut walaupun kita tidak nampak kesan daripada amal tu. Kadang-kadang kita tak nampak. Orang tak baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim. Kita tengok dia tak baca, tapi dia pun tak kena apa-apa bala. Kita yang baca pun sama aja. Kita tak nampak lagi depan mata kita. Tak nampak. Tapi amalan itu Nabi bagi tahu. Siapa membaca tu pelihara. Begitu dengan amalan Abu Darda.
Amalan Abu Darda ketika dia mengajar anak murid dia, ada orang datang lari meluru dalam majlis dia, wahai tuan, wahai syekh, rumah syekh terbakar. Dia dengar, dia terus mengajar macam biasa, tak ada apa-apa. Orang bagi tahu rumah dia terbakar, terbakar dia buat tak tahu, mengajar macam biasa, tidak ada kegelisahan. Kita nak belajar macam ni susah. Kemudian ada orang bagi tahu rumah sekitar kawasan tuan semua terbakar, termasuk rumah tuan. Dia dengar, dia terus mengajar hadis macam biasa. Datang orang ketiga kata, tuan, semua rumah terbakar kecuali rumah tuan sahaja. Yang ketiga tu, dia terus mengajar macam biasa. Habis anak murid tanya, mengapa tuan begitu tenang begitu tu? Dia kata, kerana Nabi telah ajar aku, kekasih aku telah ajar aku selepas subuh baca, Allahumma tarbi la ilaha illa anta ana tawakkaltu anta rabbul arsyil karim ma syaa Allah kama rasulullah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a'lamu anna Allah ala shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyati rabbil siratal mustaqim. Aku telah baca Nabi kekasihku begitu, Allah akan pelihara harta kita daripada terbakar. Mana mungkin kata Nabi boleh tipu? Tu keyakinan mereka. Akhirnya rumah sekitar semua terbakar kecuali rumah dia. Kita nak belajar tu. Tuan-tuan, doa ni saya dah amal 30 tahun yang lalu. Allah tak tunjuk apa pun. Sama dengan orang lain. Tak ada rumah terbakar. Rumah terbakar ni, keberangkalian rumah akan terbakar terlalu, gapnya terlalu jauh. Kalau musibah ni mungkin kita kata musibah aksiden terpelihara bila kita baca bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Tapi baca doa Abu Darda ni terpelihara daripada terbakar. Keberangkalian nak datang hujan tu, oi. Saya amal sekitar 30 tahun yang lebih sejak saya ada di Kuala Lumpur. Malam tadi ketika saya berada di ni share lah, bukan nak tunjuk hebat macam mana, tapi share. Ketika saya dengar Hayatul Sabah di Masjid Sri Petaling, ketika itu telefon masuk WhatsApp, orang hantar, lorong rumah ustaz di Kedah rumah terbakar. Saya kata, lorong rumah aku terbakar. Saya tengok video macam rumah saya. Tapi kita duduk, saya buat keputusan, aku nak duduk dengar aku nak dengar Hayatul Sabah sampai habis. Saya duduk plan lah duit aku nak perbaik rumah, duduk nampak tau. Tapi kita tak habis. Tapi saya terfikir pula, pagi tadi aku dah baca doa Abu Darda ajar pada Nabi. Petang tadi aku dah baca, malam ni insya-Allah rumah aku tak akan terbakar. Kemudian dia orang masuk. Rumah yang terbakar tu rumah sebelah, rumah Kak Tun. Rumah sebelah Kak Tun rumah saya. Rumah sebelah Kak Tun tu rumah saya. Rumah saya rumah Kak Tun. Saya duduk macam biasa, tapi tak tenang macam Abu Darda lah. Tak tenang macam biasa sambil dengar sampai habis semua. Saya tanya kawan saya, clear beritahu rumah siapa? Rumah Kak Tun. Selepas itu rumah Puzi, dia kata rumah Syabani. Lepas rumah Syabani, rumah yang terbakar tu, sebelah rumah terbakar tu rumah Kak Tun. Rupanya satu budak tu, anak Banglong tu, orang panggil dia Kak Tun juga. Sebelah rumah saya Kak Tun Taib, yang tu Kak Tun Banglong. Rupanya Kak Tun lain. Allah, lega. Rumah saya tak terbakar. Allah Ta'ala nak tunjuk tuan-tuan, ujian sikit. 30 tahun amal baru Allah Ta'ala tunjuk. Saya kata betul lah, ya Allah, betul. Kita amal doa tu Allah pelihara dan terbakar. Dia orang datang last kali, dia kata, Ustaz, rumah Ustaz tak ada apa-apa, rumah Kak Tun depan, bukan Kak Tun belakang, bukan Kak Tun tu. Saya ingat rumah saya Kak Tun tu. Oi, rumah saya lah sebelah rumah Kak Tun. Tapi lepas itu betul lah. Selepas 30 tahun Allah nak tunjuk kebenaran amalan yang kita buat. Sebab tu kita kena terus amalan dengan istiqamah buat, Allah akan tunjuk. Dia kan bukan maknanya bila kita buat tak ada terbakar apa, tak payah baca. Tak. Terus baca macam biasa. Walaupun dalam doa tu dia pelihara daripada kebakaran harta benda, tapi terus baca macam biasa. Baca macam biasa. Allah akan pelihara rumah kita, insya-Allah, harta benda kita. Baik.
malam ni Tanbihul Ghafilin. An Abu Ubaidah Al-Asadi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Ubaidah Al-Asadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia daripada suku Asad. Kata Nabi sallallahu, man ashriba qalbuhu hubbud dunya, sesiapa yang ushriba ni minum, maksudnya sesiapa yang hatinya qalbuhu ushriba, makna menyerap dalam hatinya hubbud dunya, cinta pada dunia. Sesiapa man ushriba qalbu hubbud dunya, sesiapa hatinya meresap cinta kepada dunia, iltata qalbuhu minha bithalathin, maka hatinya akan terikat dengan 3 perkara. Cinta dunia, tuan-tuan, hubbudnya banyak. Ada kata hubbud dunia, tokoh-tokoh ulama kata hubbud riyasah, hubbud jah, hubbud taqaddum. Ini semua dalam ruang lingkup hubbud dunia, cinta dunia. Di dalam cinta tu dia ada cinta hubbud riyasah. Hubbud riyasah, cinta nak jadi pemimpin. Ada sekarang ni. Ada sekarang ni cinta jadi pemimpin. Kelang kabut sana tu, dari sana keluar YouTube kena kau ni kata anu, kau kata lagu ni, kau kata ni Mahyudin macam ni pening. Yang kata begini, kata ni anu, orang jumpa agung beginilah, itulah ini. Ini pasal hubbud riyasah, termasuk hubbud dunia. Cinta dunia, hubbud dunia wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit yang ada pada umat akhir zaman wahad. Dan penyakit ini bila kena kita jadi dayus. Na'udzubillah, orang Islam akan jadi dayus, diratah oleh musuh-musuh Islam, digertak walaupun mereka bilangan sedikit. Mereka boleh tunjulkan fahaman komunis mereka, buat perhimpunan di Kajang, restoran mereka tunjuk fahaman-fahaman komunis. Karena kita dah cinta dunia, dayus. Bila jadi cinta dunia, dayus, tak berani, gertak nak bunuh Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan. Karena mereka bilangan sedikit. Tapi macam bagaimana dia berani? Karena kita ni cinta dunia. Di kalangan orang atasan kita, dengan kalangan bawahan kita, dan kita yang sendiri pun cinta dunia. Jadi kata man asyraba qalbu hubbud dunya, sesiapa yang menyerap hatinya dengan cinta dunia, iltata qalbuhu minha bisalasin, maka hatinya akan terikat dengan 3 perkara. Apa cinta dunia tadi? Hubbur riyasah, gila nak jadi pemimpin. Kalau dia bagi bantuan kat orang pun tunjuk muka, kerana dia ada fokus nak masuk tanding pilihan raya. Orang macam ni tuan-tuan, orang bagi gagal lah. Dia jadi pemimpin nanti dia rosak, habis dia ke darah, tak sampai kat kita. Akan datang ujian besar lagi. Hubbur riyasah, nak jadi pemimpin, nak jadi ni, nak harap orang tunjuk dia nak jadi pemimpin. Berlawan sana sini. Kalau ada sekarang ni tuan-tuan boleh tengok, itu semua hubbur riyasah. Hubbud dunia, hubbud jah, rasa nak cinta untuk rasa disanjung tinggi. Dia jadi pemimpin ni, hubbud jah, nak rasa disanjung tinggi supaya orang angkat dia. Assalamualaikum tuan-tuan, bersama kita ada Datuk Seri Razali. Kalau tak sebut dalam majlis Datuk Seri Razali ni, dia merajuk, tak main duduk dalam majlis. Bantuan nak buat madrasah tahfiz, minta maaf lah, tolak. Hubbud jah. Dia suka orang sanjung dia, suka orang sebut. Bila orang sebut nama dia, semua nama dia ni bersama kita malam ni, dia bukan ada apa-apa, dia datang bersama kita. Ada di samping Datuk Seri Razali, Datuk Seri Haimi, dia pun panggung kepala, orang ambil gambar, kecap. Oh, rasa gah. Lepas tu keluar dalam TV tu pula.
Lepas tu segat malam ni keluar dalam YouTube. Oh, apalagi keluar TV3. Keluar TV3 dia rakam tunjuk kat orang kampung. Anak-anak tengok apa? Abang masuk TV, abang masuk TV. Dia kerja syok, gah, hubut jah, maknanya suka disanjung. Lagi satu hubut taqaddum. Hubut termasuk hubut dunia, hubut taqaddum ni dia suka ke depan. Ui, ini kacau orang macam ni. Contoh kalau ada 3 jenis ni yang duduk dalam masyarakat kita, habis porak-peranda, jatan kuasa pening kepala, KRT taman tak boleh nak layan dia ni. Ni orang yang jenis ni, but taqaddum. Bila ada MB nak datang, kata MB nak datang surau kita, naik banner, dia duduk surau si pagi je, kadang kena mengena, siap pakai sampin, mai duduk kat pagar. Lepas kata siapa? Siapa? Tak tahu ni setiausaha sulit ke atau kerja Wisma Negeri ke apa, kita pun tak tahu. Rupanya Taman Seri Pagi ni ada cendol dia, ni ada cendol dia, tapi suka ke depan. Ni gila-gila yang suka ke depan ni. Dia main-main pegang mikrofon, testing. Dia kata siapa pula ke depan, testing. Ada nak dengar tak? Orang dengar tak? Testing. Okey, alhamdulillah boleh. Duduk kat pegang. Pengurusi tak bagi dia duduk lah. Pengurusi baju Melayu ke? Dia pun baju Melayu. Imam baju Melayu. Okey, orang duduk ke depan semua baju Melayu. Sambut dia di depan dulu, cium tangan. Orang lain tak cium tangan. Ini hubut taqaddum ni, dia suruh ke depan. Oh, kacau kalau dalam majlis. Kita nak marah dia, kita ingatkan dia, ni dia baik dengan MB, kita tak boleh kacau lagi. MB nak bagi bantuan dan suruh tak dia bagi. Tak boleh, orang tak ada apa pun tu. Yang saya kata, ni kacau lah. Ya, jenis-jenis macam ni yang duduk kacau taman ni, dia kacau taman. Jenis dulu dia bagi JKK. Ustaz dekat Subang Jaya dulu, kampung Melayu Subang, dia kata apa? Ustaz Dahlan, JKK ni tuan-tuan tahu siapa? Dia cakap orang Kedah, jin kacau kampung ni lah ni. Jenis jin kacau kampung lah. Arwah Ustaz Dahlan dulu lah, dia kasar. Dia suka ke depan. Oh, suka ke depan. Mana MB datang, dia duduk. Ini rasmi mana dia sampai. Oh, jenis ni dia buat video, rakam sendiri, masuk YouTube sendiri seronok. Ni dia letak telefon dia rakam sendiri dengan MB. Dia kata bagi kau, tolong ambil, saya nak ambil gambar dengan saya dengan MB pun layan lah. Sekali masuk sendiri, masuk YouTube sendiri, komen sendiri, bubuh macam ni, cengeni masuk. Ya Allah, kacau tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah ada orang taman kita macam ni. Allahu Akbar. Pening kepala kita kalau dah. Ni hubud dunia. Ni jenis hubud dunia. Bukan ada hubud mal, harta benda. Itu jelas. Itu masuk hubud dunia ni. Jadi kata Rasulullah, man ashraba qalbuhu hubud dunya iltata qalbuhu minha bi thalathin. Sesiapa yang meresap dalam hatinya cinta dunia, kita minta dia lindung tuan. Allah inna na'udzu min hubud dunya, hubud jah, hubud taqaddum, berdoa tu. Lindunglah kami dari cinta dunia macam ni. 3 benda. Yang pertama, syughlun la yanfakku ghanahu. Sibuk memanjang sehingga la yanfakku ghanahu. Sibuk buat dapat duit banyak lah, tak habis-habis, sehingga kesudahan tak akan jadi kaya, tak cukup pun. Sukar dalam kehidupan. Orang cinta dunia, Allah bagi dia sibuk. Kita tengok Allah sibuknya, sejak lari sini, sejak lari sana, sejak lari sini ni. Tengok kita kata, macam ni punya sibuk, kira kalah macam besar.
Sibuk sana sibuk sini, tengok dunia tak ada apa. Pakai wajah tu pakai 13 tahun dah. Tak selesai. Syughul, sibuk. Allah sibukkan dia, dan dia hasil sibuk dia dapat apa yang Allah telah illa ma kataballahu lahu, melainkan apa yang Allah telah catatkan untuk dia. Tak ada berkat, tak ada apa. Sibuklah kulu kili nak cari dunia ni. Macam-macam tak dapat. Yang pertama, Allah sibukkan dia syughul, sibuk sangat. Tak akan selesai sehingga kesukarannya memanjang dalam hidup dia sampai tua. Kita tengok dah, kita duduk kat taman tu 35 tahun macam tu dah. Daripada rambut hitam sampai rambut putih, daripada ada gigi sampai tak ada gigi, daripada boleh makan ayam hanya makan mi sedut macam tu je, tak boleh pepah, gigi tak ada. Hidup tak selesai. Rumah macam tu. Rumah pun tak boleh nak buat renovation. Duit tak ada buat renovation. Orang lain boleh buat renovation. Terlampau sibuk dengan dunia, cinta dunia. Allah bagi dia sibuk. Amal ibadat tak boleh buat. Tak boleh buat amal ibadat. Tak ada masa. Nak semayang berjemaah pun tak boleh. Kalau boleh semayang pun kat rumah dengan t-shirt pagoda. Kadang-kadang t-shirt pagoda pun tak pakai. Bubuhkan mereka gulung tu dia. Dia punya bawah kain tu dekat dengan lutut, dekat-dekat dah. Dia punya gulung besar. Tak pakai baju, pakai tu lah. Allahu Akbar. Teliang semacam muntah-muntah. Menyingit. Itulah semayang dia. Sunat tak boleh buat apa, tak boleh buat. Kesian. Kalau tempat kenduri cerita gah pompang. Bila cinta dunia, Allah sibukkan tuan-tuan, jangan jauh dari Allah. Allah sibuk kita dengan benda tak patut kita sibuk. Kita disibukkan dengan benda yang tak sepatutnya kita sibuk. Allah suruh sibuk benda lain, tapi kerana cinta dunia sibuk, dan sibuk dunia yang kita duk sibuk tu, na'udzubillah, tak selesai dan tak jadi kaya pun. Tak jadi kaya. La yanfakku ghanahu, kesukaran yang memanjang, tak terlepas dengan kepayahan dan kesusahan. Wa amala la yablughu muntahahu, perbuatan yang dia buat dia sibuk tu tak sampai pun kepada hujung dia, tak habis. Buat berniaga cendol, tinggal tung cendol saja. Nak buat berniaga iklan, tinggal bengkel saja. Aku nak belajar dengan kawan kita sebelah ni kan, macam mana nak cari marketing, buat poster, buat banner, buat semua. Tinggal bengkel saja. Buat berniaga goreng pisang, separuh jalan. Buat berniaga burger separuh. Ada, tinggal setel burger. Lepas tu pinjam kawan saya nak pajak tanah belah Kuala nak tanam sayur. Tanam sayur tinggal batas, sayur pun tak jadi. Ni. Wal amalu la yuballighu muntaha. Amalan yang dia buat tu tak sampai, tak boleh habis, tak sampai hujung, separuh tukang. Ni dunia punya hal. Dengar orang kata yang ni pula projek bagus, buat tempe, projek tempe tak ada apa. Lepas tu kata buat projek tempe tadi, dia orang kata cendawan, projek cendawan pula. Minta bantuan lah, itulah ini semua. Bukan dapat bantuan tapi tak jadi. Tapi tak kesudahan. Wal amala la yablughul muntaha. Dalam kata ulama ni, wal amala maknanya angan-angan yang tidak kesudahan. Satu amalan kerja buat dia, satu lagi cita-cita, angan-angan dia tak sampai ujung. Angannya lebih. Buat kata kerja akan bagus, buat kata kerja begini. Dia punya perancangan, dia kedudukan kewangan begini. Bagaimana nak dapat melalui MB, melalui pinjaman tekun, melalui pinjaman macam-macam. Habis semua. Last sekali pinjam pada Pak Mentua. Tu yang last. Pak Mentua pun tak percaya. 35,000 duit kurang habis nak pinjam lagi. Tak percaya. Kawan-kawan dia tak percaya.
Tak percaya. Ada orang pinjam kawan saya ni agak bertahu, minta pinjam 100,000. Kawan saya kata, boleh tak aku dah bagi kat dia 100,000. Saya kata, wang dia bagi, aku tahu dia ni, bukan aku nak masuk campur hang duit hang, tapi aku kenal dia ni. Lepas minggu 2 minggu dia nak pinjam lagi 100,000. Saya kata jangan bagi pinjam. Ada orang yang jenis macam tu, tak boleh percaya. Dia tak boleh pergi. Gila dunia tak boleh pergi. Tukar metano, tukar metano, tikar metano, tikar metano. Menipu sana, menipu sini, menipu sana, menipu sini. Tak ada ulang. Wa hirsun la yudraku ghinahu, kerakusan yang tak akan boleh sampai kepada kekayaan ghinahu. Atau kerakusan yang tak akan sampai mencukupi. Rakus dengan dunia ni, rakus tapi tak dapat apa pun. Pegang tak dapat dunia. Cekau sini, cekau sini, tak dapat. Orang lain berniaga biasa, cendol yang berniaga, yang duduk ambil tapak dia berniaga cendol, dia tak ambil tu. Beli tapak kat dia, bagi 3,000 kat dia. Orang tu berniaga cendol macam cendol, mula-mula tak sedap cendol dia. Dia belajar buat satu. Saya bersembang dengan salah orang alim di luar negeri. Dia kata, mengapa orang Malaysia ni suka kerja government? Kenapa kamu tak suka berniaga? Kamu terus berniaga, fokus satu berniaga, kamu struggle setahun saja, lepas tu kamu akan boleh. Ini pasal rakus sebenarnya. Budak tu berniaga cendol, mula-mula dia kata cendol tak sedap, ceroy, cendol tak sedap langsung. Dia belajar. Dia pergi belajar dengan Hamid Cendol Kuala Lumpur, menang pertandingan cendol Kuala Lumpur 7 kali. Ni betul ni Hamid, tapi Hamid dah arwah lah. Hamid tu pernah datang ni, kuliah kita ni. Hamid tu pernah datang sini. Hamid Cendol, kawan saya tu pernah datang surau je dah. Cendol dia ni sedap. Dia belajar dengan Hamid Cendol. Hamid kita hang tak boleh pakai air gula merah biasa, kena cari gula kampung original punya. Biar tarik tu dia bertali, ya, tu yang power tu. Dia belajar last kali cendol dia terkenal seluruh Negeri Sembilan, kalah tu tepi jabatan TTJ tu. Tak nak boleh. Hak tapak dia berniaga buka, budak tu berniaga buka beli lagi 3 stol ni. Dia tak cekau sana cekau sini. Kata baginda Rasulullah, wa hirsun la yudraku ghinahu, kerakusan yang tak sampai menjadi kaya, tak sampai pada mencukupi, tak cukup dalam hidup. Wa dunya talibatun matlubatun, wa dunya talibatun matlubatun, dunia mengejar dunia matlubatun, orang yang kejar dunia ni, orang yang cari dunia ni, dunia talibatun matlubatun, dia kejar-kejar, dia tak akan dapat dunia. Akhirat talibatun matlubatun, faman talabal akhirah, akhirat dia terlepas, dunia dia terlepas. Dia kata di sini, dunia dan akhirat ni sama-sama kejar kita. Kita tak akan mati. Akhirat mati tak akan sampai kita. Dunia kejar kita dulu, rezeki. Dunia akhirat mana kematian. Dunia ni mana rezeki. Dunia dan akhirat tu kejar. Ad-dunya talabatan matlubatan wal akhirat talabatan matlubatan. Dunia kejar orang dunia, akhirat pun kejar orang kat dunia ni. Sama-sama kejar. Jadi akhirat itu kematian, dunia ni pada rezeki. Dan kita punya rezeki Allah telah susun atur. Kita tak akan mati selagi rezeki. Maknanya kata ulama, dunia tu dia rezeki. Dia akan kejar kita, dia akan kejar. Sebab Allah dah catat. Illa ma kataballahu lakum. Apa yang Allah telah catat kepada kamu, mana dia yang catat rezeki, dia akan jadi rezeki. Tak ada siapa yang boleh halang rezeki sampai. Tapi kalau tak jadi rezeki dan nak masuk dalam mulut, jatuh. Zaman Nabi Sulaiman buat jamuan. Datang satu orang abid, makan dia tengok satu jagung duduk dalam pinggan bagus.
Duduk bekas jagung, sebiji jagung lah. Dia pun main-main. Jagung siapa ni? Makhluk jin manusia semua. Dia pun dah makan semua. Biji jagung satu. Dia tengok biji jagung tu, siapa punya ni? Dia kata, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, ni jagung siapa? Satu ekor ayam pengunjung kampung. Rezeki dia tak sampai lagi. Ni dia punya ration peruntukannya. Dia kata, oh, dia pergi ambil makan. Kata manusia rakus. Hak rezeki Sulaiman peruntukkan untuk ayam tu, dia semua makanan gimana binatang dapat makan. Jagung dia makan-makan, telan-telan, jagung tu naik dekat kat sini. Tak keluar, tepuk tak keluar, tolak tak keluar, sedut air tak keluar, lekat kat sini. Dia dah pening kepala. Macam mana nak buang? Balik rumah tak boleh tidur, dia duduk lekat kat celah dia tadi. Tak boleh tidur, nak menyawa tak lepas, sebelah saja boleh menyawa. Tak selesa, rasa sakit tak selesa, buang macam-macam tak keluar. Pergi jumpa tabib. Tabib duduk-duduk tarik macam suap tu kan. Cerita saya lah, dulu mana ada suap macam tu. Tolong tak boleh, tarik tak boleh, tarik tak boleh, tarik tak boleh. Jumpa yang ni dia kata makan ubat ni sembok, dia tak sembok. Pening dia. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tak tahu macam mana dapat. Dia berkata ada satu tabib agak handal sikit lah di penjuru kampung. Pergi jumpa tabib tu. Jumpa tabib tu. Dia kata jagung dekat macam-macam orang bedah pakar saya dah jumpa, tak keluar-keluar jagung ni. Pergi jumpa tabib tu buka, ketuk keluar, depan tu keluar, ayam hang nak makan tu tak ada tadi, perut. Kalau rezeki binatang hang tak boleh masuk perut hang. Tepuk keluar, mantul keluar, ayam tu tunggu ya. Ini rezeki aku, hang makan apa? Tu rezeki dia. Tuan-tuan, kalau jadi rezeki tak ada siapa boleh halang. Rezeki dia akan kejar manusia. Mati kejar manusia, dua-dua kejar. Tapi mati duduk belakang, rezeki duduk depan. Kejar. Mati tak akan boleh pergi. Tak akan boleh pergi selagi rezeki ada. Sempurna rezeki, baru kematian datang. Sempurna dunia, baru akhirat datang. Jadi kata Rasulullah SAW, ad-dunya talibatun wa matlubatun wal akhirat talabatul matlubatun. Masing-masing dunia dan akhirat bekerja. Faman talabal akhirah, siapa yang menuntut mencari akhirat, talabatul dunya, Allah akan datangkan dunia padanya. Dia sibuk dengan sembahyang duha, habis sembahyang subuh zikir. Datang awal sembahyang subuh, bangun tahajud, doa, ya Allah bagi keberkatan rezeki kepada kami, keluarga, anak-anak, lepas ibadat taat kepada Allah. Masuk subuh pergi masjid, sembahyang sunat. Habis sembahyang subuh, ada pula subuh duduk, tak ada pula subuh zikir. Betul baca Quran zikir. Habis terbit matahari cukup dengan isyarat, Allahu Akbar. Saya bisa Allahu Akbar. Bukanlah tadi tu aja, dia. Ni tak betul. Lepas tu sebelum pergi kerja sembahyang duha. Mana akhirat dia dapat? Sebab tu dia kata sini, faman talabal akhirah, sesiapa yang mencari akhirat, talabatul dunya hatta yastawifa minha rizquhu, sehingga dia cari akhirat, dunia datang pada dia, sehingga dunia itu sempurna datang pada dia. Bukan kata sempurna, lebih pada mencukupi. Dengan dunia yang lebih itu dia bagi pada orang. Perantaran yang ada kat dia, dengan rezeki yang ada kat dia, dia faham rezeki bukan aku punya, rezeki itu ada orang lain. Wa fi amwalikum haqqul lisa'il wal mahrum. Pada harta kamu itu ada harta orang lain. Sa'ilin, orang yang minta orang miskin, mahrum orang yang terlucut kena covid, kerja hilang, semua cari mereka bagi. Dan rezeki dia. Contoh jauh lah Ustaz Abid dia punya pendapatan dia berapa. Lagi dia bagi, lagi banyak. Lagi dia bagi, lagi banyak. Kita lagi pegang, lagi kedekut, lagi sikit. Tak ada. Sebab tu yang dalam kenal ma'indakum yanfadu wa min dawhibah. Dalam genggaman kita ni berapa sangat yang ada. Tapi pandang dalam genggaman Allah, khazanah Allah lebih besar.
Kita berapa ya? Kalau kita pegang beras, pegang genggam ini saja. Genggam ini saja. Tapi dalam genggaman Allah, subhanallah, khazanah Allah lebih besar. Wama disebut wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kamu dan apa dijanjikan. Mana khazanah Allah lebih besar. Minta pada Allah, jangan minta pada manusia. Ahmad bin Hanbal setiap pagi dia doa. Waktu tadi Ahmad bin Hanbal setiap pagi dia doa. Ahmad bin Hanbal setiap pagi doa. Allahumma kama sutta wajhi'an an sujudi ghairika fasul wajhi'al masalati ghairika. Allahumma kama sutta wajhi'an sujudi ghairika. Wahai Allah, sebagaimana Engkau bersih wajah aku tidak sujud selain daripada Engkau. Fasul wajhi'al masalati ghairika. Maka bersih wajah aku tak minta selain daripada Engkau. Jangan minta orang. Minta orang ni. Sesiapa meminta pada Allah, tak minta pada manusia, tak berhajat pada manusia, tak ada sedih hati pada manusia, Allah jamin rezeki padanya tanpa bekerja 1 tahun. Allah akan bagi rezeki pada dia tanpa bekerja, tak kerja apa, 1 tahun. Allah jamin rezeki dia. Siapa yang minta hanya pada Allah, tak minta pada manusia. Sabit berhadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul Ahmad bin Hanbal doa macam tu. Saya suka doa ni, selalu saya doa waktu pagi. Sebelum bismillah subuh doa Allahumma kau sunta wajihan sujudi ghairika wa sujudi masalih ghair. Macam mana kau bersih wajahku tak sujud pada kau, bersihlah wajahku tak minta sekali pada kau. Jangan minta. Iza sa'ala fas'alillah. Kau nak minta pada Allah. Nabi pesan tu. Nabi pesan. Minta pada Allah. Tuhan yang memegang khazanah yang maha. Allah Ta'ala kata, kalau awaluhu wa akhiruhu, awalakum wa akhirukum, yang awal di kalangan kamu, yang akhir di kalangan kamu, minal nasi wa minal jin, daripada jin dan manusia, wal bahaim, segala bentuk binatang-binatang, kayu-kayu, apa semua sekali kumpul nak minta pada aku. Daripada awal sejak manusia diciptakan Adam sehingga manusia yang paling akhir, kumpul semua, jin-jin semua, makhluk semua minta serentak, aku akan beri dengan 1 kalimat kun fayakun. Kata Allah SWT, tidak akan berkurang. Ma naqasa min indi. Dia kata tidak akan berkurangan daripada di sisi aku. Dadahul badu'a, walaupun sebelah sayap nyamuk, walaupun sebelah sayap nyamuk, tidak akan berkurang sikit pun daripada seluruh manusia, seluruh jin, seluruh makhluk, batu-batu kumpul di sisi aku. Kata Allah SWT, saya ketika kamu merendam jarum, ada dia kata merendam jari kelingking kamu, maka jarum yang lekat itu titik, itulah yang kamu minta semua sekali. Allah berhak bagi sesiap, mintalah. Kita ni kalau ada anak 5, anak yang kecil tadi kata, abah nak duit RM2, cikgu nak. Hak jan 3 kata, abah nak RM5, cikgu nak. Yang ni yang sekolah menengah kata, abah cikgu nak RM20. Yang tingkatan 5 pula kata, abah nak 100. Hak universiti pula kata, abah nak 200. Minta serentak. Cuma minta serentak. Aku tepuk orang semua sorang-sorang. Kita tak boleh. Semua pakai minta pun kita geram mana tu. Cepuk ni. Sorang-sorang. Bukan apa tak bagi. Minta. Adik nak apa? RM2 apa? Ini bawa Allah serentak minta dengan berjuta-juta, berbilion-bilion manusia, berbilion-bilion jin, berbilion-bilion binatang, berbilion-bilion segala-galanya minta serentak berlainan. Allah kata kun fayakun. Jadi tak mau minta pada Allah lah. Ma naqasa indi, tidak akan berkurangan min mulki, daripada kerjaan aku. Ya Allah. Dadahul babu'ah, walaupun sebelah kepak nyamuk. Jadi minta pada Allah, layan diri kita minta pada Allah. Ini akan datang ni bila berlaku krisis ekonomi dunia apa semua. Allah nak kita minta pada Allah. Sekarang latih minta pada Allah. Ya Allah, bantu kami, tolong kami. Bila sifat sabar kepada kami.
Walaupun kita kata kita boleh makan kenyang. Sebelum kuliah tadi boleh makan, saya hari boleh makan ikan sekap bakar, kita boleh makan. Saya, tapi tetap kita minta, wahai Allah, bagi rezeki kepada kami, bagi ini, bagilah kadar bersyukur rezeki, dan bila kami iman sempurna dapat ibadat. Minta, walaupun kita duduk ibadat ni, kita kata alhamdulillah takat ni boleh jaga Allah sebenarnya. Minta lagi, tetap kena minta di sisi Allah semua. Allah suka kita minta, walaupun kita dah dapat, tetap minta. Nabi pun minta syurga, walaupun Nabi dijamin syurga. Nabi minta syurga, walaupun Nabi dijamin syurga. Asyara mubashara yubashirul jannah, minta syurga walaupun dijamin dengan syurga. Minta, Allah suka minta. Minta pada Allah SWT. Jadi sesiapa yang mencari akhirat, talabatuhu dunya hatta yastawiya fi minha rizqahu. Allah akan datang, cukup rezeki datang pada cukup. Cukup rezeki. Alhamdulillah. Anak ramai pun. Di Kedah, satu ustaz tanya, bila pergi haji, laboratan 90-an dulu, pergi haji. Bila pergi, ustaz tu baru pergi haji pertama kali. Bila duduk satu rumah tabung haji ni, duduk, dia panggil Haji mai haji ni dah berapa kali? Saya mai haji ni dah kali kelima. Kali kelima? Saya baru pertama kali. Dia cikgu besar, cikgu, ustaz sekolah menengah, cikgu besar, betul. Dah 5 kali datang. Nega apa? Dia ingatkan nega besar, berah ke ketukir berah apa belah utara. Nega kacang. Kacang lah. Nega kacang dia main haji 5 kali. Kacang. Kalau Allah nak bagi berkat rezeki, kacang pun berkat. Kalau tak bagi berkat, projek satu Malaysia punya projek pun tak berkat, satu tak sampai. Tak sampai haji, tak sampai. Nak pergi haji pun tak boleh. Itu pengalaman ustaz tu. Ustaz tu cerita dalam kuliah. Dia kata meniaga kacang, tuan-tuan, meniaga kacang pun boleh pergi haji. Kita hak jadi pegawai besar, pencen, lepas pencen tak pergi haji lagi. Dia pada lah ni lagi punya Allah. Covid dah nak pergi haji macam mana? Tak boleh pergi haji. Macam mana nak pergi haji? Penerbangan pun terhad, kena injek vaksin lagi. Susah. Jawapan dia susah. Kemudian kata Rasulullah SAW, faman talaba dunya talabhu, sesiapa yang mencari dunia, talabul al-akhirah, dia tercicir akhirat dah ni, tak ada. Hatta ya'tiyal mautu fayakhuzuhu baghtatan. Dia dah cari dunia, rujak. Tak sedap leh. Aku dah 60. Dah 60. Tu pun jumpa balik kampung kawan lama. Dia 5 tahun pada kita. Kata, Assalamualaikum, Din. Rambut putih pun semua. Biasa. Din, nama apa? Mak saya. Dah 60 lah. Saya dah 55. Bang Din mesti 60. Ya ke? Baru tahu umur 60. Baru tahu umur 60. Duk sibuk dunia, baru sedar umur 60. Wa man talaba dunya talabathu al-akhirah. Orang cari dunia, kerja dunia, akhirat. Hingga datang pada dia kata talabatul al-akhirah hatta ya'ti al-maut, sehingga datang kematian, ya'khudhuhu baghtatan. Kematian itu datang mendadak. Tiba-tiba jatuh sakit, batuk, keluar darah. Pergi cek doktor kata kanser. Kematian datang mendadak. Dunia tak sempat, projek tak habis, tak ada nak buat. Projek saya orang tadi tinggal buat pagar dah. Tanah belum, dah tolak lah, tapi tak belum tani lagi. Buat tengok, kematian datang. Projek nak buat projek apa, kematian datang tengah. Semua projek dia ditangkap oleh kematian baghtatan dalam saat dia tak sangka. Sibuk dunia ni. Semayang tercicir, semua tercicir, anak tak menjadi, isteri nak bercerai, isteri pula ni. Oh, habis. Hidup pun tak sebatang kara, habis. Tak ada apa. Tak ada apa. Na'udzubillah.
Jadi itulah keadaannya tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala harap, kita harap Allah Ta'ala pelihara kita. Janganlah, tuan-tuan kena doa dan doa. Dan macam mana nak hilang cinta dunia? Banyak sedekah. Dia sedekah. Dan dalam satu hadis kata, bergaul dengan orang miskin, simpati dengan orang miskin. Itu ebit link tu bagus tu. Jumpa orang miskin, bergaul dengan orang miskin, kita sentiasa rasa syukur. Dan kita tak cinta dunia, bergaul dengan orang miskin. Kita akan nampak nikmat dunia, banyak nikmat aku ni. Jadi hilanglah kerakusan dunia tu, hilang. Jadi kata ulama, bergaul dengan orang miskin. Jumpa orang miskin, bergaul. Pergi balik kampung, pergi negeri-negeri, jumpa orang miskin. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang miskin, menangis kita. Oi, banyaknya nikmat aku. Banyak. Semayang dekat sepadan Burma, pakcik tu semayang, datang tak pakai selipar, basuh kaki. Masa tu hujan-hujan sikit sana, masjid tepi sawah, cakap siang. Dia orang cakap siang semua, sepadan Burma. Dia semayang, saya duduk belakang dia semayang. Allah, baju cari sampai belakang, cari angkat nampak ketiak. Saya kata, ya Allah, baju kita banyak. Orang kampung tak ada apa-apa, makan susah, menangis kita. Kita tengok Allah, orang miskin-miskin, orang miskin yang taat ni, Allah, boleh semayang, jaga semayang sunat, ceria wajah seronok, baju cari. Butang ada satu tak ada satu lagi. Butang dia bayang, mana kita nak pakai? Kita baju tak gosok tak pakai, baju tak gosok tak pakai, marah. Orang tak gosok, aku dah cakap dia, aku nak semayang ni, aku nak pergi semayang ni, tak gosok baju. Dia punya marah, tolak. Papan gosok baju tu, tolak habis. Lepas tu angkat balik, iron sendiri. Iron berlubang, badan buka, panas tak hati iron. Kita banyak baju tak gosok pun kita sibuk puyuh rendah. Ni baju cari. Tuan-tuan, saya tengok di belakang dia, angkat tengok takbir, saya Allah. Tak ada pakaian. Di simpang traffic light di Indonesia, di Jogja, perempuan dukung anak hujan, tutup anak dengan tangan, dengan kain, di jalan. Allah, miskin nak. Betul. Anak kita tu duduk dalam kereta, hujan turun, nak terus pintu pagar, tak mau, takut kena hujan. Abah pasanglah remote, suruh pasang remote pagar. Ni dia pegang dukung, dia tutup kain, tutup. Perempuan dalam hujan, traffic light. Allah, kita kata hancur luluh kita. Sebab tu kena tengok orang miskin. Kita berkawan dan berkat dengan orang miskin, kita datang kehidupan. Bantulah mana yang boleh. Allah telah kikis cinta dunia daripada kita. Panjang cerita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, saya banyak tempat saya pergi, jumpa orang miskin. Saya tengok dalam pagi-pagi dengan kurta lusuh, bawa bekas makanan. Selipar tu lebih besar pada kaki. Selipar panjang, bukan selipar saiz dia. Ada orang bagi kat dia, dia bawa selipar tu, bawa pergi hantar rumah ni, dapat duit sikit, tampung belajar, jadi hafiz, jadi alim dalam madrasah. Oh, menangis tuan-tuan tengok. Anak kita syuruh bagi perut bulat, hafal 2 juzuk sakit. Ini kau yang bawa jalan. Pagi-pagi saya kata apa budak-budak tu buat, budak hafiz. Lu hantar makanan rumah orang kaya ni, hantar ni, kau suruh hantar, dapat dah upah. Oh ya Allah. Tuan-tuan, bila kita tengok orang miskin tu ni, baru kerakusan dunia hilang kat kita. Kau tidak, kita dah rasa tak cukup. Bila aku nak beli X70, itu hari ya. Sekarang ni, bila aku nak beli X50, last sekali, apa pun tak ada. Duk bila, apa pun tak ada. Keinginan nak, tapi duit tak ada. Hidup nampak, orang miskin tak ada, nak makan pun tak ada. Jadi kita jumpa orang miskin, kerakusan dunia hilang. Yang ni tujuan kita baca ni. InsyaAllah Allah Ta'ala jawabkan kita semua. Saya ni minta berhenti awal kerana ada perjumpaan dengan pelajar. Satu perjumpaan kita buat jambuan untuk pelajar. Jadi saya kena habis, dia kata Ustaz habis, maksud insya habis ya. Ini pula lebih lah. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala mudahkan saya tuan-tuan semua dapat ambil tibar amal sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Ya walana walid ya akhir al-akhir wa hadha al-qudmat al-mustaqim ya arhamar rahimin.
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغ حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين يا الله وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.